Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio saya jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Jadi untuk live ini saya ingin bincangkan ya sedikit sebanyak tentang kemunculan Anwar Ibrahim dalam arena politik negara. Bagaimana Anwar ni, kalau kita lihat sejarah kenaikan dia ataupun kemunculan dia lah dalam arena politik ini adalah atas ihsan Tun Mahathir, dan kemudian akhirnya kenaikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri adalah atas ihsan Zaid Hamidi. Dan mengapa ini adalah satu kesilapan yang besar. Jadi bagi generasi muda ni, banyak faktor sejarah yang mungkin anda tidak tahu ya, kerana sudah jadi lumrah parti-parti seperti DAP contohnya untuk memutar belik sejarah yang ini saya akan buktikan menerusi satu siri live ya, yang akan datang lah. So pendek kata, banyak yang anda tidak tahu. Contohnya kenaikan ataupun kemunculan Anwar Ibrahim dan seterusnya populariti Anwar Ibrahim dalam arena politik yang sebenarnya atas ihsan Tun Mahathir. Jadi sebenarnya kalau anda nak lihat, Anwar ni pada awalnya dia sebenarnya adalah bersama ABIM ya, ABIM ni bukannya parti politik, dia bersama ABIM, dan pada ketika itu dia memang dianggaplah sebagai satu aktivis politik yang pro-Islamik. Bila orang lihat Anwar dan apa yang diperjuangkan Anwar, kadang-kala saya berpendapat ianya adalah very Islamik dan memang nampak seperti perjuangan PAS. Apa yang dihujahkan oleh Anwar, apa yang dititik beratkan oleh Anwar, apa yang diperjuangkan oleh Anwar ya, semuanya ala PAS, seperti mana yang anda lihat PAS hari ini ya. Tetapi lebih ekstrim, Anwar was ekstrim, dan Anwar dilihat sebagai seorang yang memang lantang bersuara dan memang cekap berpidato. So dia ada oratory skill, berpidato yang memang cukup hebat. Dan ini anda boleh lihat hari ini, orang berpidato ni dia memang boleh pengaruhi rakyat, tetapi tidak semestinya dia boleh buat kerja. Ini kita boleh lihat hari ini, rakyat pun dah mula sedar. So pada masa itu, budak ini yang cekap berpidato, lantang bersuara, menegakkan Islam ya, dan very critical terhadap parti-parti seperti DAP, very critical terhadap perkara-perkara tentu bersangkut paut dengan orang Cina sebagai contohnya ya. So orang ni memang pada ketika itu dah jadi champion golongan Melayu tertentu lah. Okay? Dia dah jadi champion orang Melayu yang memang very pro parti Islamik ini, sudah mula melihat Anwar sebagai ikon Islam. Dan pada ketika itu ada cerita berkenaan dengan Anwar ada pengaruh dalam PAS, dia ada percaturan dia dalam PAS untuk menaikkan orang ni dalam pucuk pimpinan PAS dan sebagainya. Ada cerita lah, ada cerita. So 1981 lebih kurang pada ketika itu Tun menjadi Perdana Menteri. So pada masa itu bila Tun menjadi Perdana Menteri, ada rasa tidak puas hati dalam UMNO, bukan menyeluruh tetapi ada kumpulan-kumpulan kecil yang rasa shouldn't be Tun lah, sebab Tun ambil alih daripada Tun Hussein On, dan bukannya selepas pilihan raya, ianya atas bersangkut paut juga dengan faktor kesihatan Tun Hussein On. Okey. So 1981 Tun masuk, dan Tun pada ketika itu Datuk Seri lah. So Tun dia ingin mengukuhkan kerajaan dia, mengukuhkan kedudukan dia. Tun ingin memastikan bahawa dia ada mandat rakyat untuk mentadbir. Sebab jika Tun tidak boleh buktikan mandat
yang ada pada diri dia, maka sukarlah dia untuk mentadbir negara dengan acuan yang difikir sesuai, dan juga sukar untuk dia mentadbir parti UMNO ikut acuan yang dia fikir sesuai. Jadi Tun mempercepatkan pilihan raya umum. 1981 dia masuk sebagai Perdana Menteri, 1982 dia cetuskan pilihan raya umum. Tetapi sebelum Tun melakukan ini, Tun telah cuba mempelawa Anwar masuk ke UMNO. Ya, jadi Anwar ni masuk UMNO ni sebab Tun. Sebab kalau tidak, Anwar ni sebenarnya dia cenderung menghala ke PAS, dan ada ura-ura Anwar sudah ada perbincangan tertentu dengan orang dalaman PAS untuk dia masuk PAS. Dan Anwar ni dilihat sebagai orang yang bercita-cita tinggi, terlalu tinggi. Ya. So jadi jika dia masuk PAS, cita-cita dia semestinya nak jadi Presiden PAS. Dia memang cukup pro-Islamik, very very Islamic. Cara dia berhujah, cara dia, pemikiran dia, ya, ramai orang PAS, malah kepimpinan tertinggi PAS pun kalah. Anwar memang macam tu, dan orang Cina sebenarnya pada ketika itu takut dengan Anwar. Ya, very very Islamic. Itulah Anwar yang asal. So jadi kalau Anwar masuk PAS, dia dengan cita-cita dia dan dengan kehebatan berpidato dia, tidak mustahil dalam masa yang singkat PAS mungkin mengatasi UMNO, dan tidak mustahil juga satu hari nanti Anwar jadi Perdana Menteri mewakili PAS. Okey. So saya ulang, kita dah lihat ya kehebatan berpidato seorang tu, bagaimana ia boleh memperdaya rakyat, dan akhirnya rakyat sedar bahawa mereka terberdaya tetapi sudah terlambat. Ini kita lihat dengan Anwar hari ini. Mereka lihat dia hanya pandai cakap, tapi cakap tak serupa bikin, kerja tak tahu buat. So pada masa itu ada ketakutan di dalam UMNO bahawa jika Anwar masuk PAS, dia jadi Presiden PAS, lambat laun UMNO akan ada tentangan hebat. Sebab ada pemimpin macam Anwar menerajui PAS dan menjadi cabaran cukup besar buat UMNO. Jadi Tun bawa Anwar masuk ke dalam UMNO. So pada ketika itu jugalah ada suara-suara sumbang yang kata Tun tak cukup Islamik untuk memimpin UMNO. Okey. So Tun bawa masuk Anwar. Dan tugas pertama Anwar ialah untuk bertanding di Permatang Pauh pada pilihan raya umum 1982. Jadi Permatang Pauh tu kubu kuat PAS. Bila bawa masuk Anwar ni, Anwar bertanding di Permatang Pauh pada 1982, Permatang Pauh terus tumbang dan Anwar jadi ahli parlimen mewakili Permatang Pauh. Dan ini adalah atas sokongan Tun. Tun kerahkan jentera pilihan raya dan sebagainya untuk membantu Anwar, dan ini adalah atas ihsan Tun Anwar menjadi MP Permatang Pauh. Tetapi bukan 100% atas bantuan Tun. Anwar sendiri ada kekuatan dia, sebab dia bekas ABIM, dia ni rapat dengan PAS. Jadi bila bertanding di Permatang Pauh, orang-orang PAS dia jadi keliru sebab ada ramai yang suka Anwar. Jadi jentera PAS pun ada yang berkempen untuk Anwar. Itu yang saya difahamkan lah, ya. Itu yang saya difahamkan. So akhirnya Anwar jadi MP PAS. Dan seterusnya di dalam Anwar jadi MP UMNO Permatang Pauh. Seterusnya di dalam UMNO ni pada masa itu ada seorang lagi bernama Datuk Seri Ahmad Zaid Amidi. Zaid Amidi ada cita-cita besar, Anwar ada cita-cita besar, maka bermulalah persahabatan erat Anwar dengan Zaid. Itu juga saya difahamkan lah. Kalau saya tersilap, mungkin ada orang yang ada tahu persahabatan mereka dah mula sebelum ke apa, bagi tahulah kepada saya. Tapi itu yang saya difahamkan. Baik, kemudian dengan persahabatan ini dan juga dengan bantuan ihsan Tun ni, Anwar naik dengan cepat dalam parti dan juga kerajaan. Now ini saya lihat adalah strategi.
Sebab contohnya kalau saya Tun dan saya membawa Anwar, bagi saya lihat ada kebenaran dalam prinsip it's better to keep the enemy close to you rather than far away from you. Jadi daripada biarkan Anwar menjadi musuh dalam PAS, lebih baik bawa orang yang dianggap mungkin jadi musuh tu dekat kepada anda, ya. So bila dia dekat kepada anda, tidaklah dia jadi atau timbulkan satu ancaman. Jadi bermulalah cerita Anwar naik cepat dalam parti dan kerajaan. Ini juga atas ihsan bantuan Tun. Kerana orang tu dah cita-cita tinggi, orang tu dah hebat berpidato dan sebagainya, jadi bagi dia naik. Okey, so di dalam parti pun Tun beri sokongan yang teramat sangat, dan Anwar makin lama makin naik dalam kadar yang singkat kepada ketua pemuda, ya, dalam kadar yang singkat. Di dalam kerajaan pun naik daripada kementerian ini masuk kementerian itu. Anwar naik begitu cepat sehingga akhirnya menjadi Menteri Kewangan. So kisah Anwar daripada masuk UMNO menjadi Menteri Kewangan adalah satu kisah yang luar biasa sebenarnya dalam tempoh masa yang singkat, dan ini semuanya atas ihsan Tun. Dengan cara ini Anwar dapat dikawal sebab cita-cita dia terlalu tinggi, jadi dapat dikawal, dia tidak menjadi masalah, ya, bukan ancaman semata-mata tapi masalah. Sebab orang macam ni memang boleh jadi masalah, ya. So akhirnya dia jadi Menteri Kewangan. Dan kemudian bila Anwar ingin menjadi timbalan Perdana Menteri dengan mencabar Tun Ghaffar Baba, Tun tidak halang. Sebab itu adalah satu peluang untuk melihat juga tahap pengaruh Anwar di dalam UMNO. Walaupun Tun tidak halang, malah Tun menyokong Anwar, tetapi Anwar tidak mungkin menang pemilihan timbalan Perdana Menteri itu jika Anwar sendiri tidak ada sokongan kuat di dalam UMNO. Jadi akhirnya Anwar berjaya menjadi timbalan Perdana Menteri. Memang dalam UMNO ada ramai juga yang tidak suka Anwar, tetapi sokongan terhadap Anwar cukup untuk menjayakan impian dia untuk menggantikan Ghaffar Baba. Walaupun ada ura-ura, ada cerita Anwar menabur wang, ya, banyak cerita cara Anwar menang jawatan timbalan Presiden UMNO tu. Dan juga timbalan Perdana Menteri lah akhirnya, ya. Saya cerita babak pemilihan dalam parti, ya, timbalan Presiden UMNO, banyak cerita wang yang ditabur oleh Anwar, ya, untuk menang, untuk singkirkan Ghaffar Baba. Jadi sebenarnya dari satu sudut Tun menyokong Anwar, tapi dari satu sudut Tun tidak ada kawalan sebab memang ada politik wang. Itu cerita dia. Okey. So bila Anwar jadi timbalan Perdana Menteri pula, Tun bukannya atau timbalan Presiden UMNO dan seterusnya timbalan Perdana Menteri, Tun tidak bermusuh dengan Anwar atau tidak kecewa, ya, Anwar bercita-cita sampai gulingkan Ghaffar Baba. Tun bekerjasama, Tun ikhlas membantu Anwar. Sebab kalau Anwar boleh timba pengalaman dan Anwar akhirnya ada kemampuan untuk mentadbir, untuk mengurus contohnya kementerian dengan baik, ya, untuk mengurus parti dengan baik, maka tidak ada salahnya esok Tun lepaskan jawatan Presiden UMNO kepada Anwar dan seterusnya beri laluan kepada Anwar untuk jadi Perdana Menteri. So kenaikan Anwar ni semuanya atas ihsan Tun, dan Tun tidak pernah halang. Tidak pernah halang. Mana-mana peringkat Tun tidak pernah cuba halang Anwar daripada naik. Tetapi bila dah jadi timbalan Perdana Menteri, Anwar sudah tidak sabar untuk menjadi Perdana Menteri. Dan bermulalah kisah Zaid dan Anwar berkomplot untuk memburukkan Tun. Dengan cerita-cerita dongeng, kononnya Tun ini mengamalkan nepotisme, kronisme, dan kerajaan dia ataupun parti yang dipimpinnya ada politik wang, semuanya dikaitkan dengan Tun. Jadi bila dah sampai satu tahap, selepas Zaid Hamidi berucap di
Perhimpunan Agung UMNO 1997 tak silap saya, Tun kerahkan akhbar tempatan, akhbar utama untuk menerbitkan secara hitam putih senarai syarikat yang sebenarnya berkait dengan Anwar, Zahid, kroni Anwar, kroni Zahid dan ahli-ahli keluarga mereka. Dan senarai ini cukup panjang, cukup besar, cukup komplit, ya, lengkap. Dan di dalam senarai ini kita dapat lihat bagaimana kroni-kroni Anwar, pada tahap mana kroni-kroni Anwar dan ahli keluarga Anwar dan Zahid dapat manfaat daripada kedudukan Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri, sebagai Menteri Kewangan. Dan ini hitam putih yang akhirnya berjaya mengunci mulut Anwar dan Zahid. Mereka tidak boleh nak kata apa-apa, mereka terduduk, ya. Anwar sampai hari ini tidak pernah nafikan senarai itu. Anwar tidak pernah keluarkan satu lagi senarai untuk menunjukkan kroni Tun kononnya, bagaimana Tun kayakan anak dia kononnya. Tidak ada. Tidak ada, walaupun Anwar timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Jadi di situ nampak macam mana ayah Anwar dapat manfaat yang cukup hebat. Adik ke abang Anwar, adik tak silap saya, dapat manfaat. Zahid dapat manfaat. Kroni-kroni mana, syarikat-syarikat mana, pegangan saham, semuanya terpapar. Jadi Anwar terdiam, ya. Kat sini saya nak berhenti sekejap. Kalau Anwar asyik nak tanya soal orang berkenaan dengan anak-anak mereka, pemimpin-pemimpin ni, anak-anak mereka dapat manfaat, cuba Anwar dedahkan, ya, menerusi siasatan, milikkan saham, kedudukan yang ada pada ahli keluarga dia, adik dia ke, ayah dia ke, bermula tahun 1990. Kita nak tahu semua. Kita nak tahu bila mereka mendapat manfaat, ya. Bagaimana mereka mendapat manfaat, anda akan sedar sendiri siapa Anwar Ibrahim, macam mana orang-orang sekeliling dia mendapat manfaat sebab kedudukan dia sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, termasuk ayah dia, termasuk adik dia, termasuk Zaid Amidi. Kemudian Zaid Amidi, dia serba salah. Jadi dia ada buat satu kenyataan media yang diterbitkan oleh media Arus Perdana, di mana dia secara terbuka memohon maaf ampun daripada Tun Mahathir dan mengaku menerima manfaat daripada Anwar sebagai Menteri Kewangan. Okey, maknanya Anwar dan Zahid sudah malu dengan Tun. Dan seterusnya Anwar dipecat dan Anwar didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan berhubung beberapa kesalahan yang berkait dengan rasuah. So ini dalam sejarah adalah satu fakta yang Anwar sendiri tidak boleh ubah. Anwar pernah menjalankan hukuman penjara atas sabitan bersalah berkait rasuah, dan dia telah menjalankan hukuman penjara lengkap yang itu tidak ada pengampunan. Okay, so that is Anwar. So dari sini kita nampak bahawa walaupun Tun bantu Anwar untuk naik, tapi akhirnya Anwar cuba gigit Tun, sebab cita-cita dia terlalu tinggi untuk jadi Perdana Menteri. Bila cita-cita ini dicantas, tiba-tiba daripada seorang yang pro-Islamic leader, the Islamic leader yang ala PAS ni, tiba-tiba lepas dipecat, dia jadi pula liberal. Dia berpelukan dengan Kit Siang. Saya masih ingat bila dia buat satu ceramah dekat rumah dia, Kit Siang meluru masuk untuk beri sokongan. Sebab DAP nampak peluang. DAP nak sokongan tambahan orang Melayu. Inilah satu-satunya peluang kita kutip bekas timbalan Perdana Menteri. Kita berkawan dengan dia untuk cuba dapat tambahan sokongan orang Melayu.
So Anwar tiba-tiba sudah tukar jadi liberal, tiba-tiba asyik lafazkan pentingnya perpaduan, pentingnya orang Cina dibela, ni orang India dibela, pentingnya kita terapkan perpaduan masyarakat majmuk. Ya. Benda-benda ni dulu bukannya tumpuan Anwar. Dulu Anwar adalah image dia seorang very Islamic, seorang leader yang Islamik. Itu semua progresif Islamik. Itu semua dah tiba-tiba luntur. Okey. Kemudian Anwar masuklah penjara dan sebagainya. Kemudian akhirnya ditubuhkan keadilan, ya. Wan Azizah menerajui Parti Keadilan, dan kemudian ada Pakatan Rakyat, akhirnya ada Pakatan Harapan. Akhirnya bila mereka sedar bahawa mereka cuba macam mana pun mereka tidak boleh takbir negara tanpa sokongan tambahan orang Melayu, DAP terpaksa, Kit Siang terpaksa melutut kepada Tun semula. Dan atas ihsan Tun sekali lagi, Anwar keluar dari penjara dan Pakatan Harapan berjaya akhirnya untuk mentadbir negara atas ihsan sokongan Tun. Tapi lepas itu Anwar masih ada cita-cita tinggi. Otai-otai dia buat cerita palsu, kononnya Tun janji untuk lepas jawatan dalam 2 tahun. Maka saya terbitkan hitam putih surat perjanjian antara pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, dan saya buktikan bahawa otai-otai Anwar menipu. Kononnya Tun berjanji untuk lepas jawatan kepada Anwar dalam 2 tahun. Tidak wujud dalam surat itu. Tidak ada tarikh yang diletakkan di situ. Maknanya Tun boleh terus jadi Perdana Menteri, dan bila Tun rasa sesuai, Tun boleh serah letak jawatan dan beri laluan kepada Anwar. Tun tak boleh serah kepada Anwar. Walaupun Tun nak serah kepada Anwar, bila Tun letak jawatan, Anwar masih perlu buktikan sokongan majoriti. Tetapi belum sampai 3 bulan Tun menjadi Perdana Menteri, Anwar mula balik cerita lama dia. Dia kacau pentadbiran Tun. Oh, I have the numbers, I have the numbers, I have the numbers. Kalau andai kata benar sekalipun yang dikatakan oleh otai Anwar, kononnya Tun berjanji untuk lepas jawatan dalam 2 tahun, mengapa lepas 3 bulan sudah mula I have the numbers, I have the numbers, I have the numbers, buat sidang media, I have the numbers, I have the numbers, I boleh jumpa Agong esok, boleh jadi Perdana Menteri. Why? Kenapa kalau anda benar-benar percaya Tun akan lepas jawatan dalam 2 tahun, kenapa tak tunggu? So Anwar sebenarnya cita-cita tinggi dia untuk jadi Perdana Menteri ni adalah satu penyakit yang dia ada dari dulu lagi. Dan dari dulu lagi dia buruk-burukkan Tun, dan sekarang pun lepas Tun menjadi Perdana Menteri semula, dia cuba buruk-burukkan Tun dengan menimbulkan persepsi kononnya Tun tidak akan beri jawatan Perdana Menteri. Jadi tingkah laku Anwar ni menakutkan MP-MP bersatu. Jadi MP-MP bersatu ni bila wujud perancangan untuk bersatu keluar, mereka setuju. Sebab mereka takut Anwar ni, cita-cita dia nak jadi Perdana Menteri ni terlalu tinggi, dia kemaruk jawatan tu. Jadi sekiranya kerajaan tumbang, akan jadi masalah sebab Anwar tidak ada majoriti. Jadi Anwar tidak akan dapat jawatan Perdana Menteri. So dalam keterdesakan Anwar mungkin akan pergi kerjasama dengan Zaid Hamidi yang memang sekutu dia dari dulu, untuk bentuk satu kerajaan baru tanpa bersatu. Jadi bersatu dah bau benda tu. Jadi daripada membenarkan Anwar berbuat demikian, apa yang bersatu buat ialah dia keluar, dia pergi bekerjasama dengan UMNO untuk cantas impian Anwar. Kerana jika Anwar berjaya dalam rancangan dia, PH pada masa itu mungkin terpaksa juga kerjasama dengan UMNO sebab Anwar terdesak dan dia tidak ada majoriti. Jadi bersatu keluar untuk elak situasi di mana ada ketidakstabilan lampau. Jadi bila bersatu keluar, memang pada ketika itu Tun hilang majoriti. Secara berperlembagaan, Tun wajib menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk letak jawatan. So Tun letak jawatan lepas 22 bulan, dan kemudian Puak Anwar timbulkan cerita dongeng kononnya
Tun lah sebenarnya punca langkah Sheraton. Bukan. Punca langkah Sheraton adalah Anwar Ibrahim. Tun letak jawatan sebab dia wajib letak jawatan menurut Perlembagaan Persekutuan, sebab dia hilang majoriti. Dan apabila Tun letak jawatan, itu adalah peluang keemasan Anwar untuk buktikan dia ada majoriti untuk jadi Perdana Menteri. Cuba fikir, seandainya Bersatu tidak keluar sekalipun, okey, Tun kata sekarang dah 22 bulan saya nak letak jawatan, saya nak beri laluan kepada Anwar. Sekalipun Tun melakukan perkara demikian, Anwar masih perlu buktikan sokongan majoriti. Jadi Anwar tak ada majoriti. So sebenarnya kita jangan terpedaya dengan Anwar dengan PKR ni. Mereka ceritakan, mereka buat cerita palsu, kononnya Tun letak jawatan kerana Tun tidak hendak beri jawatan Perdana Menteri kepada Anwar. Pertamanya, Tun memang tidak boleh beri jawatan Perdana Menteri kepada Anwar. Yang beri jawatan Perdana Menteri adalah Agong. Kedua, ya, memang kalau Bersatu tak keluar sekalipun, Tun masih kena letak jawatan untuk beri laluan. Sama aja. Jadi bila Bersatu keluar dan Tun letak jawatan, pada masa itulah Anwar kena tunjuk sokongan majoriti. Tapi Anwar tak ada sokongan majoriti. Anwar pada asalnya, rancangan dia nak dapatkan sokongan tambahan daripada UMNO, kemudian dia dapat majoriti dan dia jadi Perdana Menteri. PH bekerjasama dengan UMNO, dia buang Bersatu. Itu rancangan asalnya. Tetapi Bersatu dah sailang Anwar, dah cantas rancangan Anwar. Jadi Bersatu pula pergi bekerjasama dengan UMNO untuk cantas perancangan Anwar ni. Jadi Anwar tidak ada majoriti. Macam mana boleh salahkan Tun? Ya, kalau Tun nak beri laluan kepada Anwar, memang Tun kena letak jawatan. Jadi mengapa salahkan Tun? Tun dah letak jawatan, Anwar tidak ada majoriti. So Anwar tidak puas hatilah, sebab Zahid UMNO kerjasama dengan Bersatu. Dan Zahid pula fikir bila bekerjasama dengan Bersatu, Muhyiddin akan bantu Zahid lah. Itu yang Zahid mungkin fikir. Tetapi malangnya Muhyiddin tidak ingin bantu apa-apa, tidak ingin campuri apa-apa. Ya. So bila tidak ada bantuan, maka bermulalah rancangan untuk cantas Muhyiddin. Dan itulah cerita UMNO cantas Muhyiddin dan naikkan Ismail Sabri. Kemudian Ismail Sabri pula tak nak bantu siapa-siapa. Jadi Zahid Fras lah. Jadi bermulalah usaha untuk cetus pilihan raya umum awal. Dan bila pilihan raya umum awal tercetus, Zahid bersumpah demi Allah dia tidak akan kerjasama dengan Anwar dan DAP. Tetapi kita dah dapat tahu sebenarnya ada perancangan melibatkan Zahid dan Anwar untuk bentuk kerajaan perpaduan. Ini adalah nama yang mereka reka sendiri sebelum PRU 15. Dan selepas PRU 15, Zahid gunakan tipu helah menerusi satu warkah yang mengandungi maklumat palsu, kononnya 30 MPBN sokong Anwar, untuk cepat-cepat naikkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Maknanya perdaya, mereka perdaya atau cuba perdaya Yang di-Pertuan Agong. Dan atas tipu helah ini, Anwar naik sebagai Perdana Menteri bukan sebab Anwar benar-benar ada sokongan majoriti. Jadi kalau anda lihat sejarah Anwar, kemunculan dia dalam politik, kenaikan dia dalam politik, dalam kerajaan adalah atas ihsan Tun. Kemudian keluar dari penjara dan akhirnya berjaya menjadi sebahagian daripada blok kerajaan adalah atas ihsan Tun. Kemudian jadi Perdana Menteri adalah atas ihsan Zahid, tipu muslihat Zahid. Sebab apa? Sebab Anwar kemaruk nak dapat jawatan Perdana Menteri, terdesak nak dapat jawatan Perdana Menteri. Memang cita-cita terlalu kuat nak jadi Perdana Menteri. Dia sanggup lakukan apa sahaja. So ini akhirnya menjadi masalah. Akhirnya bila dia jadi Perdana Menteri, orang mula hilang kepercayaan terhadap dia. Pertama, cakap tak serupa bikin. Orang dah mula sedar rupa-rupanya pidato dia yang berdekad lamanya tu semuanya tak boleh pakai. Orang ni hanya pandai bercakap tapi kerja tak boleh buat. Orang ni
pandai mengaburi mata rakyat, pandai mengalihkan perhatian daripada kesalahan dia sendiri. Dia kata nak perang nepotisme, dialah pengamal nepotisme terbesar dalam mana-mana kerajaan di Malaysia sebelum ini. Dia kata nak perang rasuah, tapi dia berjanji untuk menghadapkan Zahid ke muka pengadilan atas hitam putih yang ada berhubung penglibatan Zahid dalam skandal LCS atau perolehan skandal LCS. Tapi akhirnya dinaikkan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, dan banyak lagi contoh penipuan temberang Anwar. Jadi orang dah mula lihat orang ni hanya pandai berpidato tapi kosong, tin kosong. So kesilapan terbesar Anwar adalah menerima jawatan Perdana Menteri. Pada ketika itu, bila Pakatan Harapan hanya dapat 81 kerusi dan PH dapat 74 kerusi, dan PH berjaya ataupun Muhyiddin berjaya membuktikan dia ada sokongan majoriti 115, Anwar tidak harus sebenarnya berkomplot dengan Zahid menerusi tipu muslihat untuk menjadi Perdana Menteri. Anwar sepatutnya lepaskan jawatan Perdana Menteri kepada Muhyiddin, sebab orang akan kagum dengan Anwar, kerana orang akan kata, oh, dulu kita sangka Anwar ni kemarut nak jadi PM, Anwar ni hanya cita-cita nak jadi PM, rupa-rupanya kita salah. Anwar sanggup lepaskan jawatan PM demi menegakkan prinsip, iaitu prinsip tidak bekerjasama dengan kleptokrat, prinsip tidak memberi muka kepada kleptokrat. Ya, Anwar patut menidakkan jawatan Perdana Menteri, baru orang akan hormat kepada dia. Oh, dia tidak ingin jadi Perdana Menteri kerana dia tidak ingin naikkan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini akan meningkatkan populariti Anwar, dan pada PRU 16 tidak mustahil PH akan dapat sokongan tambahan. Tetapi Anwar tidak boleh berbuat demikian, sebab Anwar ada satu penyakit, iaitu penyakit kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.